Ya, Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua. So, pertamanya, saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Afzal sebab sudi menjemput saya untuk bersama-sama dengan semua di Alumni at Wimina Series. So, nama saya Siti Munira binti Mahmud, boleh panggil Mun. Saya berasal daripada Kelang Selangor. Tapi sekarang bekerja di Pasir Gudang lah sebagai dietitian di KPJ Pasir Gudang Specialist Hospital. So, saya merupakan alumni USM. Baru sangat grad 2019 tahun lepas. So, saya masuk 2015, habis 2019 lah belajar health science dalam bidang dietetics. Mungkin insyaAllah yang sedang menonton pun tak lama lagi akan sampai juga. Sama-sama kita grad Okay. Okay, so kita akan share tentang perjalanan kerjaya dululah. Okay, mula-mula lepas 2 minggu habis belajar di USM, saya bekerja di Constant Pharmacy sebagai dietitian co-management pada Julai 2019 lah. Okay, waktu di farmasi ni lebih kepada menguruskan operasi farmasi lah. Jaga stok-stok ubat, jaga suplemen. Okay, kalau macam ada pesakit yang datang, kita akan buat ujian kesihatan lah seperti blood sugar test, blood cholesterol, bagi counselling sikit, macam tu lah. And then pada Ogos 2019, saya berpindah ke Masa Healthcare di Kelang, Masa Healthcare Center. So Masa Healthcare Center ni dia bukan hospital. Dia klinik tapi dia ada pelbagai department lah. Dia ada fisioterapi, dia ada dental, aesthetic clinic and general practice clinic lah. So untuk role dietitian ada di aesthetic clinic. So untuk pesakit-pesakit luar yang nak buat body shaping ke apa kan, yang guna estetik punya medicine. So kita dietitian role dia adalah untuk menguruskan pengurusan berat badan pesakit lah untuk pesakit luar klinik estetik Masa Healthcare ni sahaja. Tapi waktu ni juga first time lah saya buat aktiviti kerja-kerja marketing. Buat poster, buat video, promote semua servis yang ada dekat Masa Healthcare, promote servis yang ada dekat dental, fisio, estetik and general practice lah. So kat waktu ni tak ada referral untuk penyakit tiga serangkai tu tak ada. Cuma untuk pengurusan berat badan sahaja. Okay. So selepas tu saya berpindah ke, saya tak nampak. Okay. Berpindah ke Warisan Kurnia Hospital Shah Alam. Okay. So waktu ni kerja sebagai food service dietitian Mac 2020. Okay. Menguruskan operasi perkhidmatan makanan di Hospital Shah Alam lah. Waktu ni saya bekerja menguruskan 40 staff. Staff yang memasak, staff yang menghidang dan menghantar makanan. Dan memastikan semua makanan tu mengikut mengikut standard yang sepatutnya lah. Dari segi ketepatan diet, porsi makanan. Okay, arrange semua staff, pastikan kalau diet yang kita plan kat bawah ni, bila sampai atas betul-betul diet yang dihantar kepada pesakit tu. Waktu ni belajar banyak benda lah, macam mana cara nak menguruskan pelbagai lapisan umur, staff kan. Okay, and then bekerja yang sekarang sebagai dietitian di KPJ Pasir Gudang sebagai clinical dietitian lah, mula pada Julai 2020. Okay. So, role dietitian di KPJ Pasir Gudang Specialist Hospital bukan sahaja kepada patient. Dia kepada patient, kepada food service operation, community dan juga kepada staff KPJ Pasir Gudang lah. Okay, dia bukan, walaupun dia clinical dietitian, bukan terhad kepada patient sahaja. Untuk role dietitian kepada pesakit luar dan dalam, first sekali counselling pesakit lah. Okay, yang ni kalau dekat hospital swasta berbeza sikit lah dengan hospital kerajaan. Kalau hospital kerajaan, mostly doktor refer je dekat dietitian kan. Tapi kalau dekat hospital swasta, susah sikit doktor nak refer pesakit kepada dietitian. Sebabnya charges dietitian agak tinggi. Lepas tu
tak cover dengan insurans lah. Kalau macam prosedur-prosedur lain dekat hospital yang cover dengan insurans, senanglah konsultan nak refer pesakit tu. Tapi kalau macam dietitian consultation ni, pesakit tu yang kena bayar sendiri cash untuk jumpa dietitian. Jadi sangat penting untuk rapat dengan konsultan, untuk baik dengan doktor, supaya doktor dengan konsultan ni boleh refer patient dia kepada kita dan yakin dengan kita yang kita ni boleh counselling pesakit dia untuk jadi lebih untuk improve dia punya health status lah. So kena baik lah dengan konsultan dengan doktor ni. So kalau macam doktor tak kenal kita, konsultan tak kenal kita, kita pun tak dapat referral macam tu lah. So kena baik-baik dengan doktor dengan konsultan ni. Okay, kena yakinkan orang yang role dietitian ni penting untuk pastikan pesakit dia boleh improve lagi dia punya blood status dan sebagainya. And then kepelbagaian kes pesakit. Kalau macam dekat waktu zaman study dulu dekat HSM, kita ada dietitian yang memang kita percaya kalau macam soalan PITS ni kita tahu dah kita nak tanya siapa. Kalau pasal dialisis ni kita dah tahu dah kita nak cari siapa. Macam tu lah. Maksudnya kita ada dietitian yang memang fokus pada bahagian-bahagian tertentu. Memang kita tahu secara umumnya, tapi ada bahagian yang memang betul-betul yang kita tahu kita nak rujuk siapa kan. Tapi kalau dekat swasta, biasanya satu hospital ada 1 ke 2 dietitian saja. Jadi macam dia kena kuasai semualah. Maksudnya dia kena jumpa patient PITS, dialisis. So tak tentu. Macam jumpa ICU, jumpa yang penyakit tiga serangkai, pengurusan berat badan, orto, semua tu kepada satu dietitian sahaja. So memang kena belajar cepat-cepat. Dia tak boleh bulan ni nak belajar ICU. Tak boleh. Kena kuasai semua, kena macam kuasai semua lah, semua kes. Sebab berbagai kes yang kita akan dapat dalam satu hari. Okay. And then case follow up. Case follow up dekat hospital swasta ni tak macam dekat hospital kerajaan. Kalau macam hospital kerajaan kita senang lah nak minta pesakit datang balik jumpa kita sebabnya charges kan tak mahal kan. Dia lebih kepada isu charges lah. Charge kepada jumpa dietitian sebab tak boleh claim insurans kan. Tapi kalau kes follow up dekat hospital swasta, kita kena yakinkan pesakit untuk dapatkan bimbingan secara berterusan dengan dietitian. Sampailah dia achieve tahap kesihatan yang kita harapkan lah. So macam kita kena yakinkan dia lah. Maksudnya waktu counselling tu macam yang macam mana nak cakap? Maksudnya kalau kita nak counselling orang, kalau boleh kita mestilah nak sampai dia achieve tahap kesihatan yang kita harapkan kan. So kita kena yakinkan dengan dia yang kita boleh tolong dia untuk capai tahap kesihatan tu bersama-sama sampai jumpa untuk next appointment dia lah. Kena be repo. Dia kena rasa seronok dengan kita. Kalau dia rasa seronok dengan kita, barulah dia nak follow up dengan kita. Macam tu. So kena pastikan sesi counselling tu sangat menyeronokkan dan dia betul-betul dapat apa yang dia nak sebelum datang tu. Sebab patient bayar. Bila patient bayar, sebelum dia jumpa kita, dia dah mengharapkan sesuatu yang dia nak terima daripada kita. So kita kena make it fun sesi tu. And itulah. Okay, so pergi kepada operasi perkhidmatan makanan. Okay, kalau dekat KPJ Pasir Gudang, tak semua KPJ lah. Kalau dekat KPJ Pasir Gudang, dekat sini kita outsource company. So ada juga KPJ yang in-house. Kalau yang outsource company ni, dekat sini TMS lah, Total Meal Solution Company. So walaupun Total Meal Solution ni, walaupun TMS, dia ada dietitian dia, kita sebagai dietitian in charge di KPJ kena pastikan operasi tu berjalan dengan baik. So first sekali, role dietitian in charge di KPJ akan buat pemantauan compliance lah. Kita nak pantau compliance. Okay, kita akan jalankan audit harian, bulanan. So kadang-kadang tak sempat lah sebab ada satu je dietitian. Kat sini ada satu je dietitian. So kadang-kadang kita tak sempat nak tengok breakfast, lunch, dinner, AT semua kan. Nak tengok setiap waktu makan macam mana diorang plating makanan, betul ke tak porsi dari segi itu. Tapi macam kita cuba untuk datang setiap hari lah. Maksudnya contoh dalam satu hari tu at least lunch pergilah tengok macam tu. Maksudnya tengok operation tu berjalan dengan lancar ke, ada apa-apa isu ke, kita kena tahulah. Okay, and then pastikan semua yang diorang lakukan mengikut garis panduan penyediaan makanan yang ditetapkan. Macam tu lah. Okay, so kita ada juga buat audit bulanan. Bukan sahaja di kafe utama yang hantar
servis makanan ni kepada pesakit, tapi kepada kantin juga. Cafeteria, kita ada Gloria Jeans kan. Ada kafe, itu pun semua kena audit bawah dietitian in charge di KPJ. Maksudnya bukan khusus kepada uh, servis makanan pesakit dalam sahaja. Pada kafe-kafe, kalau ada 3 kafe dekat hospital tu, 3-3 kafe tu juga lah perlu dipantau dia punya compliance on penyediaan makanan lah. Macam tu. Okay, so seterusnya memantau diet pesakit. So kita nak pastikan waktu kita pantau kita tengoklah dia punya porsi diet tu betul ke tak, dia punya diet tu betul ke tak, diet pesakit diabetik ni betul ke dia dapat diabetik diet ke dia dapat normal diet sahaja. Benda-benda macam tu kita kena tengok. Okay, bukan dietitian outsource tu sahaja, tapi dietitian outsource pun banyaklah membantu. Macam tu. Okay, so seterusnya sebagai dietitian in charge di KPJ, kita akan menguruskan aduan pemakanan pesakit. So maksudnya, contoh kan, ada pesakit komplain, ikan dori ni bau wangi lah, macam tu. Tapi kita sebagai dietitian in charge, kita berada di tengah-tengah pihak antara pihak outsource dengan pihak pesakit lah. Kita kena siasat lah, betul ke tak ikan tu bau hanyir, kita kena siasat. Lepas tu, lepas kita tengok rupa-rupanya memang betul ikan tu hanyir. Lepas tu kita sebagai dietitian in charge, kita kena lead R&D lah. Macam mana kita nak buat ikan dori tu tak hanyir. Mungkin kita ada plan A, plan B kan. So kita buat, satu ni cuci dengan air limau ke, lagi satu ada yang basuh dengan tepung tu semua tu kan. Kita try dua-dua, tengok mana satu yang akan hilang bau hanyir. So itu SOP yang kita tetapkan. So kita tetapkan untuk pihak TMS ambil standard yang tu. Itu semua dietitian in charge yang akan lead. Maksudnya kita yang akan siasat sama ada betul ke tak aduan tu. Kadang-kadang macam aduan tu macam tak betul, kadang-kadang direka. So kita kena siasat lah benda tu. So kalau macam ada betul-betul ada penambahbaikan yang perlu dilakukan, pihak dietitian in charge akan discuss dengan pihak company outsource. Macam tu. Okay? Seterusnya, selain daripada memberi manfaat kepada kepada pesakit luar, dietitian juga berperanan lah untuk memberi manfaat kepada komuniti yang tak datang di hospital. So kita ada banyak platform untuk menyampaikan maklumat diet, sama ada dari segi face to face ataupun dari segi platform digital. So sekarang kita dah ada Facebook, ramai dah. Boleh kata semua orang dah ada phone. So senang nak access guna video ke, poster ke, nak belajar daripada situ kan. So kita educate community through platform digital. Okay, kita bagi info-info diet supaya nak jadikan nutrition science ni yang betul daripada dietitian ataupun nutritionist more accessible to everyone lah sebenarnya. So kita buat video tentang mitos-mitos diet, kita buat poster secara berkala kan. Kadang-kadang kan biasanya bulan ni kita ada minggu diabetes, bulan depan kita ada minggu AIDS. So kita kita share lah dengan komuniti kita tentang isu-isu yang berkaitan pada ikut bulan-bulan tertentu. Macam tu. Okay, so kita ada juga aktiviti-aktiviti komuniti. Kita melakukan konsultasi secara percuma kepada masyarakat melalui program-program kesihatan secara berkala. Pertama kat kawasan pedalaman, macam tu lah. Okay, and then kita buat ceramah diet ataupun webinar. So sebab sekarang kan COVID, kita tak boleh nak buat ceramah, jumpa orang ramai. So kita buatlah webinar. Okay, so kadang-kadang kita buat webinar ni kepada company-company yang memerlukan khidmat ceramah diet, okay, ataupun kita buka kepada umum. InsyaAllah minggu depan akan ada webinar tentang pesakit kencing manis. Nanti boleh nantikan lah. Boleh like, promote sekali. Boleh like page FB KPJ Pasir Gudang untuk sama-sama ikuti webinar akan datang tentang pesakit kencing manis pada hari Rabu, insyaAllah. Rabu tak silap. Nanti boleh tengok kat situ. Okay. So seterusnya, selain daripada pesakit, selain daripada memberi manfaat kepada komuniti, kita sendiri yang dekat dalam KPJ ni sendiri kita kena memberi manfaat lah pada staff-staff yang ada dekat dalam ni. Okay, kita sibuk-sibuk nak pastikan orang lain semua sihat. Tapi kita kenalah tolong juga staff yang dalam KPJ ni pun semua sihat. Macam tu lah contohnya. So kita ada inisiatif lah untuk tolong staff-staff yang obese ke, yang overweight ke untuk turun berat badan dengan
selamat. So kita bagi reward lah kepada staff yang dapat turun berat. Tapi bila kita bagi reward ni biasalah kan. Bila kita bagi reward dia jadi obses nak turun berat, kita takut dia buat diet-diet yang menakutkan kan, yang akan membahayakan kesihatan diri. So sebab tu penting role dietitian untuk pastikan semua staff dapat turun berat dengan cara yang selamat. Macam tu lah. Okay, selain daripada tu, inisiatif lain yang kita boleh buat, anthropometric assessment. Kita buat anthropometric assessment kepada semua staff secara berkala lah. And then kita buat analisis. So baru kita nampak peningkatan progres berat badan masing-masing lah. Sama ada kadar penurunan ke tak orang yang obes, ada kadar penurunan tak mereka yang overweight. Supaya kita boleh monitor. Kadang-kadang kita buat kerja shock sendiri kan, tapi kita tak tahu benda ni sebenarnya ada impact ke tak kepada staff. So penting lah kita buat analisis tu. Okay, then seterusnya buat wellness event. So wellness event ni aktiviti-aktiviti secara berkala kepada staff untuk supaya dia jadi lebih aktif dan sihat lah. Nak buat hiking ke, nak buat naik basikal ke kan, nak exercise ke, ataupun buat demo memasak, cara ajar memasak, macam mana modifikasi diet yang kita boleh buat kalau tak sempat pergi kerja, macam mana nak breakfast. Benda-benda tu yang kita ajar. Okay, so dietitian sebenarnya boleh buat macam-macam. Okay. Okay, so kita pergi kepada interview tips. So sebenarnya banyak je interview yang saya pergi tak dapat. So interview tips ni sebenarnya setiap sesi interview ada proses pembelajaran. Kita improvekan diri kita pada setiap interview yang kita pergi. So mungkin interview pertama kita tak dapat. Kita balik, kita belajar. Kenapa tak dapat apa kurangnya? So kita improvekan lagi. So kita ada interview kedua, kita pergi lagi. Lepas tu tak dapat lagi. So jangan rasa down. Saya faham. Kan akan bakal ramai yang ada fresh grad kan. Saya down juga waktu mula-mula habis waktu akhir nak belajar tu. Akhir nak belajar. Bukan. Waktu kan ayat. Waktu dah nak habis belajar tu, kan waktu tu ramai yang apply kerja kan. Apply kerja, update resume, pergi interview. So tiba-tiba ada kawan-kawan kita yang dia belum habis belajar lagi tapi dia dah dapat kerja dah. Itu rezeki dia lah, Alhamdulillah. Kita tak dapat kerja waktu tu pun itu adalah rezeki kita. Mungkin sebab itu bukan yang paling sesuai untuk kita lagi. Okay, so waktu tu kita belajar lah. Jangan macam mana maksudnya waktu kita pergi interview waktu tu jangan letak harapan yang kalau kita pergi mesti dapat. Lepas tu dah pergi 2 interview tak dapat kerja, kita jadi down. Anggap itu sebagai satu proses pembelajaran. Ada orang yang saya ingat lagi, saya down lepas 3 kali interview tak dapat kerja. Lepas tu saya PM saya punya buddies. Buddy saya PM dia, Akak mu tak dapat kerja lagi. Waktu tu padahal baru je grad tapi macam baru je habis belajar tapi rasa insecure dah tak dapat kerja lagi sebab kita expect lepas habis belajar kita dah boleh kerja kan. Kita rasa down. Lepas tu saya punya buddies tu bagi tahu lah, Akak pergi dah nak dekat 10 interview dah baru dapat kerja. Lepas tu macam benda, maksudnya kita janganlah give up, janganlah cepat-cepat give up. Maksudnya enjoy journey cari kerja tu, jangan stres sangat-sangat. Tipulah tak stres tapi walaupun gagal kita cuba belajar daripada sesi interview tu untuk improvekan sesi interview yang akan datang. Okay, so tips yang pertama, doa sebanyak-banyaknya. Jangan berhenti berdoa lah. Berdoa daripada first year lagi. Ada first year ke kat sini? So kalau yang ada yang first year tu doa daripada first year lagi, kita harapkan dapat kerja yang environment dia baik, yang semua yang baik-baik. Okay, so kita kena faham konsep rezeki lah. Kita tak boleh beranggapan kalau kita dapat je rezeki kita, kalau kita tak dapat tu itu bukan rezeki kita. Tak, sebenarnya kalau kita tak dapat kerja tu pun itu adalah rezeki untuk kita lah. Sebab kita kan tahu kan, Allah tu lebih mengetahui, dia lagi tahu sama ada baik ke tak tempat tu untuk kita. Mungkin kita rasa tempat tu dah bagus sangat-sangat dah untuk kita, tapi kita tak tahu kalau kita bekerja di situ mungkin ada sesuatu yang berlaku yang tak baik untuk kita. Jadi sebenarnya Allah melindungi kita daripada perkara-perkara yang tak baik. Jadi kalau kita tak dapat pun itu adalah rezeki lah. Maksudnya kita kena faham, kena bersangka baik lah. Kita dapat tu, itu adalah rezeki. Kalau tak dapat pun, itu adalah rezeki. Allah nak lindungi kita daripada perkara-perkara yang bukan milik kita dan bukan yang terbaik untuk kita.
adalah tu rezekinya nanti. Doa je banyak-banyak. Okay? And then buat persediaan awal. Buat persediaan awal ni penting lah. Saya ingat lagi, saya tak prepare well lah interview ni. Main datang je. Waktu tu interview awal-awal jugalah. Saya tak bawa pen, ya Allah. Lepas tu saya rasa malu sangat-sangat lah. Nak isi, kalau nak pergi interview, mesti lah kena isi borang kan. Tak bawa pen. Benda tu memalukan tau. Pinjam HR. So HR dah ada bad impression lah dekat kita. Macam tak best lah kan. So pen tu bawa. Penting bawa pen. Lepas tu semua dokumen yang dia nak, kita sediakanlah siap-siap. Kita sediakan cantik-cantik. Kita kan nak cari kerja. Kerja ni macam macam nak cakap, kita nak cari kerja ni akan jadi benda yang paling banyak kita akan spend masa dalam kehidupan harian kita kan. Kalau macam kerja office hour pun banyak masa yang kita akan spend di tempat kerja berbanding di rumah. So kita kena pastikan kita prepare yang terbaik untuk kita nak bekerja nantilah. Macam tu. Faham ke? So macam tu lah, maksudnya prepare well, kita prepare semua yang dokumen yang dia minta, and then study tempat tu betul-betul, study job scope kita nanti macam mana supaya kita lebih bersedia untuk jawab soalan-soalan yang bakal ditanya lah. And then lakukan sesi latihan untuk jawab soalan-soalan. Kan role dietitian bukan hanya di hospital dan klinik. Dah ada banyak dah. Kita dah ada yang dalam bentuk digital. So kena study betul-betul dah. Macam saya pernah pergi interview yang digital dietitian kan. Sebab saya tak prepare well. Jadi kita tak boleh nak nampak sangat apa benda yang kita boleh buat. Kalau kita dah study betul-betul kan, apa yang kita buat, apa yang kita boleh buat di sana, apa company tu buat, baru kita boleh dapat kembangkan idea apa yang sebenarnya kita boleh buat untuk company tu. Kita tak boleh beranggapan kerja dietitian semua sama kat semua tempat. Tak, semacam dekat setiap tempat role dietitian berbeza. So kita kena study tempat tu, kalau dietitian kat situ kena buat apa. Company tu buat apa yang company tu berikan kepada komuniti kita. Kena study lah. Okay? Okay, so yang ni paling penting. Kita kena lakukan latihan lah. Berlatih jawab yang sama. Walaupun bentuk soalan dia berbeza, tapi sebenarnya kalau okey lah, dah banyak pergi interview kan. So banyak je yang gagal. So macam banyak pergi interview, so kita boleh nampak pattern-pattern soalan dia. Dan kadang-kadang kita boleh bawa penemu duga tu untuk dia tanya kepada soalan yang kita dah prepare. Sebenarnya kita boleh, tapi kena study lah benda ni macam mana. So kita practice lah jawab soalan-soalan yang bakal ditanya. Kita akan nampak pattern-pattern soalan tu. So bila kita dah ulang, so benda tu akan jadi sangat lancar. Saya macam, saya punya BI tak sebagus saya boleh cakap English, tapi dia punya bila cakap English dia kurang confident tu akan kurang. So bila kita temu duga, biasanya kan in English kan, jadi kita kena prepare lah, macam cuba jawab banyak kali, kita sebut banyak kali sampai dah benda tu jadi fasih dan kita jadi sangat confident. Kalau kita tak fasih tu sebenarnya kita tak confident, sebenarnya kita okey je, tapi sebab kita tak confident, kita jadi tak boleh nak jawab. So kena berlatih lah. Kita akan nampak pattern soalan tu nanti. Nanti dah pergi 3 interview tu, okey dah. Kita dah boleh prepare well dah untuk buat interview ni, macam mana nak jawab. Macam tu lah. So jangan risau kalau interview yang awal-awal tu tak dapat. Pergi je lah, kita akan belajar interview tu macam mana. Pergi je interview. Okay. And then jual kemahiran diri anda. So macam tunjukkanlah kemahiran lain yang kita ada. So selain daripada kemahiran untuk bagi kaunseling, apa kemahiran yang kita ada? So kalau kemahiran kita kaunseling je, apa beza kita dengan kandidat yang lain kan? So kita kena sebenarnya kita ada je skill kita, tapi kadang-kadang kita tak sebut waktu interview. So kita kena share lah apa kemahiran yang kita ada. Contohnya kita boleh menulis. Kita boleh menulis dengan baik. Boleh bagi education dengan menulis dengan baik kan. So promote lah benda tu. Itu semua adalah skill. Walaupun sekecil-kecil skill, itu adalah skill yang kita boleh buat. Okay. Okay, seterusnya duit poket sebelum memulakan kerjaya. Okay, saya tak nafikan. Untuk cari kerja, kita perlukan modal yang banyak. Dan waktu bila kita dah dapat kerja, bulan pertama kerja pun kita memerlukan modal untuk pergi kerja. Okay, kita nak contoh, saya duduk dekat Perak.
saya nak bekerja, saya dapat interview dekat KL. Saya perlu naik bas. Bas tu saya kena stay dekat sana awal. Takkanlah saya nak gerak malam tu merawang-rawang lepas tu terus pergi interview. Mestilah kita ada kena tempat yang kita boleh tidur, kita boleh prepare kan. So benda semua adalah modal. Kita perlukan modal untuk pergi interview sebenarnya. Dan jangan terkejut jugalah waktu bulan pertama tu sakitlah juga kan kalau kita tak ada modal. Sebabnya bila kita kerja, lepas sebulan baru kita dapat gaji. Takkanlah kita nak Mestilah segan nak minta duit parents kan. Nak pergi kerja, nak kena pakai duit minyak, nak kena bayar tol lagi-lagi yang duduk KL tu banyak sangat tol dia. Lepas tu bila dah sampai kerja mesti nak makan. Takkan tak makan. Takkan nak breakfast je lepas tu terus dinner kan. Kita habiskan masa yang sangat panjang dekat tempat kerja. So kita kena makan. So benda tu semua memerlukan modal. Semua tu perlukan modal. Jadi kita simpanlah duit poket awal-awal. So waktu sebelum dapat kerja tu. So jangan pressure sangat. Kenapa tak dapat kerja lagi ni? So waktu tak dapat kerja tu kita relax-relax dulu. Kita buat side income. Kumpul duit modal. Nanti nak pergi interview boleh pergi interview. Lepas tu nanti dah dapat kerja. Dah ada duit poket nak makan. Nak pergi kerja. So jangan stres sangat-sangat kalau tak dapat kerja betul-betul lepas habis belajar. Okay? So antara yang saya buat waktu habis belajar tu, saya ajar tuition. Saya ajar subjek sains untuk UPSR, PT3 dengan SPM. And then saya ajar mengaji. So itu pun dapat side income jugalah. And then saya buat kaligrafi. Saya tulis quote, saya ambil tempahan tulis quote. Okay, yang doodles pun ada. So dari situ pun boleh dapat duit poket. Okay, modal dia rendah je. Tapi memerlukan masa yang sangat lama lah untuk buat. And then saya buat sandwich. Sandwich yang tu kan dekat skrin tu ada pelbagai perisa tu kan. Okay, sandwich ni waktu saya nak jual tu saya hantar sampel kecil-kecil dekat company-company area rumah saya. Saya duduk dekat Rantau Panjang Kelang. So kat situ ada banyak company kan. So saya hantar dekat situ. So siapa-siapa yang nak siapa-siapa yang nak sandwich untuk prepare waktu meeting ke boleh contact saya macam tu. Lepas tu saya hantar dekat sekolah-sekolah. Mana ada tak sekolah yang boleh saya hantar waktu rehat untuk jual sandwich yang pelbagai perisa ni. So macam-macam sebenarnya boleh buat. Okay. And then kan kita ada belajar teraputik diet. Untuk nutri dengan diet ada belajar masak-masak kan. Skill tu gunalah boleh buat di poket. Okay. Lepas tu dah buat sandwich ni saya buat surprise delivery. Okay, boleh buat ikut sendiri. Lepas tu hantarlah. So sebenarnya kita boleh je cari duit poket macam-macam cara. Jangan pressure kalau tak dapat dapat kerja dietitian awal-awal, kita simpan duit poket awal-awal. Okay. So penglibatan di USM kita belajar skill yang selain daripada belajar nutri diet. Memang betul kita belajar kos kita dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Kita kena belajar kos diet, kos nutri dengan sepenuh hati, bersungguh-sungguh untuk betul-betul faham dan hayati apa yang perlu kita tahu sebelum bekerja nanti. Tapi kita tak boleh abaikan skill-skill lain. Waktu belajar kat USM tu, kita belajar juga skill-skill lain sepenuh hati. Contoh, waktu saya kokir dulu, saya ambil kokir penulisan hot. Buat saya buruk je waktu sebelum masuk kokir tu. Lepas habis kokir tu saya tak berhenti dekat situ. Saya selalu tulis-tulis squad lagi, tuliskan nama kawan, tuliskan nama housemate, roommate semua tu kan. Lepas tu dapatkan tempahan. So skill tu sentiasa kita guna. Dan akhirnya bila dah habis belajar, kita boleh juga gunakan skill tu untuk cari duit tepi. Okay, so contohnya kalau ambil kokir kompang, macam simple kan, tapi belajar kokir kompang tu belajarlah sungguh-sungguh. Nanti bila kat luar kita boleh gunakan skill tu untuk dapat duit poket. Ataupun ada yang buat canting batik ke, catan tu kan, belajar betul-betul. Jangan jadikan kokir waktu kita belajar tu sekadar isi kokir saja. Belajar pun sungguh-sungguh juga. Sebab kokir ni sangat membantu untuk kita kat keluar nantilah. So tips untuk yang second year, first year, carilah kokir yang betul-betul anda minat. Jangan dah rasa ini boleh jadi titik tambah untuk anda keluar nanti. Bukan yang untuk fun-fun je. Kita fun juga tapi belajarlah. Okay. Lepas tu waktu belajar juga saya selalu masak-masak lepas tu jual. Saya ada roommate. Nama dia Atika Saidin. Okay, kita orang nak beli printer.
kita nak beli printer, nak kumpul duit. So kita tak ada duit nak beli printer waktu tu. So kita orang kumpul duit, masak apa-apa, lepas tu jual duit tu, kita orang akan beli, kita beli printer lah. So antara yang paling kita orang buat kek, tiramisu, lepas tu jual yang ni kan, krepek, apa-apa je yang asal kita orang masak rasa sedap, kita orang buat. Even cikodok pisang pun, kita orang jual. Murtabak Maggi. Siapa-siapa yang rakam masjid mesti famous dengan waktu tu, sangat famous dengan murtabak Maggi tu semua kan. So asal kita masak je, kita boleh jual. So benda tu pun boleh jadi duit tepi. Okay, and then waktu zaman belajar dulu, saya selalu jadi AJK Graphic and Editing. So waktu ni banyaklah skill untuk buat logo ke, untuk buat poster, buat short video, short film waktu zaman belajar ni. And then bila dah keluar, ada yang minta saya tolong buatkan logo untuk kedai dia lah, kedai jahit baju. And then dia promote dekat kawan-kawan dia yang lain. So kita akan dapat side income daripada situ. Sebenarnya waktu kita belajar ni enjoy semua benda yang kita nak belajar. So, nanti benda ni mungkin akan membantu kita waktu kita kat luar nanti. So belajarlah semua benda dekat USM tu dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Enjoy je, okay? And then penglibatan kat USM, okay. Untuk jadi dietitian atau nutritionist, skill yang kita akan paling banyak guna, komunikasi. Kita akan banyak sangat bercakap. Tak kisahlah, even sebagai food service dietitian pun, kalau tak jumpa pesakit pun, skill communication ni sangat penting. Sebab kita kena manage banyak staff kan. So macam contoh dekat KPJ Pasir Gudang, kita target dalam satu hari ada 100 patient ke atas lah, 150 tu paling banyak. Contoh 150 paling banyak. Itu untuk operation yang macam tu kita perlukan dalam 10 hingga ke 15 staff. Itu pun dah ramai dah. Waktu ke Hospital Shah Alam dulu, kita perlukan dalam 40 staff untuk manage operation yang menghidangkan makanan untuk 300 pesakit. So kita akan manage ramai sangat pesakit. Staff. Dan kalau kita dah biasa manage event dekat USM, kita rasa macam macam-macam perangai orang ni bila kita nak bekerja sama dengan orang kan. Tapi bila kita kerja nanti, ya Allah. Kita akan rasa, kita akan jumpa macam, ingatkan waktu belajar dulu dah jumpa macam-macam orang dah. Rupanya waktu bekerja tu, lagilah macam-macam perangai kita jumpa. So maksudnya, itulah, maksudnya waktu handle event tu, kita hayati betul-betul macam mana cara kita nak communicate dengan kawan-kawan kita, macam mana kita nak communicate dengan team members kita supaya dapat hasilkan event yang baik, berjalan dengan lancar. Itu jugalah skill yang kita akan guna untuk komunikasi dengan staff-staff kita. Okay. So selain daripada itu, kan kalau macam ada, selalu kan USM kan ada event untuk siapa-siapa volunteer bagi ceramah ke, bukanlah ceramah, maksudnya bagi sharing ke apa ke kan. So cuba beranikan diri untuk volunteer, sebabnya selalunya dietitian dengan nutritionist ni kan dipanggil untuk ceramah kan, ceramah diet. So ini adalah skill-skill yang kita perlu berlatih waktu dekat USM lagi lah. Sorry. Okay, so selain daripada tu, kalau kita ada event-event dekat luar, kita kan akan jumpa dengan masyarakat pelbagai lapisan umur kan. Ada yang tua, ada yang kanak-kanak. So waktu ni pun kita belajar komunikasi dengan orang dari pelbagai background dan pelbagai umur. Hayati betul-betul. Gila kita punya skill communication. Okay. Penglibatan di USM. Yang seterusnya, mengenali keperluan masyarakat sekeliling. Okay, Alhamdulillah lah waktu dekat USM dulu, saya dapat peluang untuk jumpa pelbagai jenis masyarakat. Okay, yang tepi sekali yang ada buat mesin itu, iaitu kumpulan mereka yang pekak lah. Okay, yang pekak, mak ayah pun pekak. Okay, jumpa orang asli. Okay, yang naik rakit tu kita orang pergi ke pedalaman, area pedalaman, jumpa dengan orang-orang yang susah nak akses dengan klinik kesihatan. Okay, kita jumpa gelandangan. So waktu ni, kita bukan cuma buat aktiviti khidmat komuniti je. Kita hayati apa makanan yang accessible untuk diorang. Kita hayati kenapa diorang ada masalah nutrisi-nutrisi ni.
apa je makanan yang dia boleh dapat, apa je makanan yang dia ada, kenapa dia tak boleh dapat makanan yang macam ni, kenapa dia tak boleh makan suku-suku separuh. So kita kena fahami benda ni lah. So kalau kita dah jumpa pelbagai jenis masyarakat, baru kita boleh faham, oh patutlah dia tak boleh makan-makan macam ni sebab ini je makanan yang dia ada. So sebagai dietitian, bolehlah kita fikir macam apa yang kita boleh buat untuk atasi masalah dia. Kalau macam kita tak pernah pergi jumpa, kita takkan faham kenapa orang ni makan macam ni, kenapa dia kena makan macam ni, sebab kita tak tahu itu sahaja yang dia ada. So sebagai kita kena fikirkan lah apa yang dia boleh dapat dalam diet harian dia supaya dia dapat nutrisi yang lengkap dalam diet harian. So buat aktiviti tu pun mindfully buat aktiviti. Kenal masyarakat betul-betul, fahami diorang, fahami semualah. So bila kita dah faham, bila kita dah faham jiwa mereka, barulah mereka boleh faham, boleh terima apa yang kita cakap, sebab kita dah tahu dah apa yang masalah yang diorang hadapi. Macam itulah. Okay? Okay, so konklusinya kat sini, waktu sebelum jadi dietitian lagi, kita dah kena fikir dah. Kalau kita nak jadi dietitian dengan nutritionist ni, apa yang kita boleh jadi untuk manfaatkan diri kita sepenuhnya untuk masyarakat. Apa yang kita boleh jadi, apa-apa je lah maksudnya. Kalau tak jadi nutrition dengan dietitian pun, kita kena fikirkan apa yang kita boleh buat untuk jadikan diri kita lebih manfaat kepada orang lain. Kerana ini bukan hanya untuk menerima sebanyak-banyaknya saja. Kita juga adalah untuk memberi sebanyak-banyaknya. Okey, itu saja. Ada soalan ke? Okay. Kalau saya kata saya tak down, tipulah. Sebenarnya saya down je. Waktu saya ingat lagi, waktu tu saya antara orang yang awal dalam batch untuk dapat pergi interview. Kan kadang-kadang kita rahsiakan daripada kawan kita, tapi macam ada orang yang tahu juga kan kita pergi interview kan. Tapi saya tak dapat pun interview tu. Tapi kawan-kawan yang lain yang dapat lambat daripada saya interview waktu sambil belajar tu, diorang yang dapat kerja dulu. Tipulah, kita tak rasa down kan. Kita rasa macam, alah, aku interview, aku dapat je interview tapi aku tak dapat kerja. Kita rasa macam mungkin waktu interview tu kita cakap teruk ke, kita macam tak boleh nak jual diri kita dengan company ke macam mana ke kan. So macam down tu mesti ada. Kita akan rasa down tu lah. Kita akan rasa macam insecure. Bila dah habis belajar tu lagi lah. Kita tengok kawan-kawan kita dah kerja. Kita tak kerja lagi. Kita mesti akan rasa down lah. Kita akan rasa insecure. Tapi boleh nak rasa macam tu. Asalkan waktu kita rasa down dan insecure tu kita masih lagi bertindak untuk cari kerja lagi. Jangan give up lah. Kita kena cakap dengan, kita cubalah share benda ni dengan, elakkan share benda ni dengan batchmate lah. Okay, tips dia kalau rasa insecure macam dia dapat kerja, aku tak dapat kerja, jangan share dengan batchmate. Sebab batchmate masing-masing pun akan rasa benda yang sama. Diorang pun tertekan, tak dapat kerja, kawan-kawan yang lain dah dapat kerja, diorang pun sendiri rasa tertekan. Kalau kalau boleh cakap dengan senior ke, cakap dengan orang yang dah dewasa ke, yang bukan satu batch dengan kita lah. Supaya diorang boleh bagi kita motivasi. Sebabnya semua orang ada struggle masing-masing waktu tempoh nak cuba cari kerja tu. Mungkin ada yang dah interview macam banyak-banyak tempat dah. Tapi kunci dia, walaupun kita dah rasa macam down, kita rasa sedih, jangan biar sedih tu sampai buat kita tak cari kerja lagi. Teruskan je. So, macam, tapi benda yang paling banyak membantu saya waktu saya cerita dengan ustaz saya lah, yang pasal konsep rezeki yang tadi share tu. Saya bagi tahu, saya mula-mula saya sedih, saya tak dapat kerja. Saya macam mungkin rezeki tak ada lagi. Lepas tu dia fahamkan saya tentang konsep rezeki tu. Dan daripada situlah saya rasa macam kalau saya tak dapat pun saya okey je. Sebab Allah nak selamatkan saya daripada perkara-perkara yang bukan terbaik untuk saya. So macam okey, tak apa. Adalah tu sebabnya mungkin tempat kerja yang terbaik tu akan datang. So faham konsep rezeki tu supaya kita tak rasa sedih sangat. Itu je. Kita ada beberapa soalan, mungkin tengok dekat chat box. Oh, boleh. Saya apply kerja bukan dekat job street je. Saya rasa saya nak pergi
macam contoh saya rasa macam saya nak pergi dekat hospital-hospital ni kan. So saya ambil email HR tu, HR dekat company-company tu saya hantar je semua. Kadang-kadang ada juga yang macam dia tak cakap pun ada vacancy. Tapi sebab saya email HR tu, HR tu bagi tahu sebenarnya memang kita perlukan, so dia pun panggil untuk interview. So tak semestinya kena tunggu ada vacancy lah. Apply je semua hospital yang kita nak. Kalau nak dietitian kat hospital, saya pun apply juga kat klinik-klinik. Yang bukan dietitian pun saya apply je. Sebab kita rasa macam nak kerja juga waktu tu. So kita apply je, tak semestinya dekat tempat yang ada kosong. Tak kosong lagi pun apply je. Tapi selain daripada Indeed dengan Jobstreet, FB page tu pun saya cari lah, saya search vacancy dietitian. Lepas tu keluar, saya klik-klik, apply je lah semua tu. Tapi kalau boleh apply tu bukan hantar resume sajalah. Cubalah dapatkan surat sokongan daripada dietitian ke. Daripada dietitian, mintalah surat sokongan daripada dietitian yang kita praktikal kan. Lepas tu bagi resume, lepas tu bagi cover letter elok. Lepas tu bagilah tahu details kalau nak panggil untuk interview macam mana kita sentiasa bersedia je ke. Macam tu. Apply je semua. Okay, next question. Faham ke? Faham kan? Dalam situasi sekarang, ada kurang peluang untuk jumpa patient. Apa tips kamu untuk skill komunikasi? Okay. So sekarang ni dah ramai menggunakan digital platform lain daripada jumpa face to face. Okay, so macam mana kalau kita nak improvekan, ini untuk student okay. Waktu kita belajar, kita ada kawan satu bilik, ada kawan bilik depan yang selain daripada kos diet kan. Kita sembanglah pasal diet dekat diorang juga. Maksudnya sampaikan ilmu diet tu kepada semua orang yang kita rasa kita mampu bagi. Tak semestinya kena jumpa pesakit baru kita kena berlatih communicate dengan pesakit. Baru kita berlatih untuk berepo dengan orang, cara nak counselling diet. Tak, sebenarnya dengan siapa-siapa pun boleh. Contoh roommate saya biomed. Saya rindu sangat roommate saya. Okay, contoh roommate saya biomed. So kita cerita, contoh dia ada isu tentang diet kan. So kita counselling dia, kita kena anggap dia macam pesakit jugalah. So kalau kita rasa macam kita nak make it patient to fun, so kita bagilah diet counselling kepada roommate kita tu, buat food assessment betul-betul. Kita counselling dia dengan sepenuh hati, sama macam kita jumpa pesakit. Macam tu, so, boleh je berlatih macam tu. Kalau kita kena kalau kena duduk rumah, cubalah counselling dengan family. Tapi dengan family ni susah sikit lah nak beri repo yang betul-betul macam dengan patient kan. Tapi boleh je cuba. Ataupun sekarang boleh guna digital platform. Kita macam try bagi Q&A ke. Macam tu lah. Tapi kalau macam untuk student, kalau nak buat Q&A tu boleh lah refer balik dengan dietitian ke, dengan senior ke, macam tu. So kita boleh dapat gambaran apa soalan-soalan yang orang selalu tanya dan macam mana skill untuk cara kita jawab. Adakah cara kita jawab tu kita betul-betul menjawab soalan dia. Betul. Sebab kita dah biasa counselling orang dalam bahasa Melayu waktu dekat HSM kan. Bila dekat hospital swasta, ramai je yang orang luar negara. Saya ada patient Pakistan, saya ada patient daripada Korea yang tak boleh faham bahasa Melayu langsung. So macam agak mencabar jugalah untuk saya counselling diet. Kalau macam kita boleh cakap English sebenarnya tapi kita tak yakin. Bila kita tak yakin tu kita tak boleh nak, macam mana? Kita tak boleh nak macam tu lah. So apa yang saya buat, sebab saya dah tahu dah saya akan jumpa dengan patient-patient yang akan cakap bahasa Inggeris. So kita prepare lah soalan dengan prepare jawapan. So kita biasa kadang-kadang waktu saya drive tu kan, saya cuba sembang cerita tentang diet kicing manis ataupun high cholesterol tapi in English. Lepas tu benda tu akan jadi macam perkataan tu sentiasa ada kat dalam fikiran kan, dan struktur ayat tu sentiasa ada dekat fikiran kita. So kita boleh je lah counselling orang dengan bahasa Inggeris tu nanti. Practice lah, kena practice je. Jangan malu kalau tak boleh speak English
fluently. Semua orang yang tak tahu, semua orang yang tahu bermula dengan tak tahu apa-apa benda pun. Cara nak bercakap ke, buat kerja ke, even buat aktiviti apa-apa ke, sebelum orang tahu tu dia bermula dengan tak tahu juga kan. So macam jangan rasa down sangat bila kita tak tahu, tapi kita kena berusaha untuk selangkah ke hadapan lah. Saya bagi tahu lah matlamat utama saya sebagai dietitian. Biasanya waktu interview saya bukan hanya berpihak macam mana? Saya bukan hanya jual diri saya untuk jadi dietitian di company dia. Tapi saya beritahu saya sebagai dietitian apa yang saya boleh buat sebagai dietitian kalaupun saya tak kerja dekat situ. Macam tu lah. So contoh saya bagi tahu macam saya kalaupun saya tak kerja kat sini, saya akan cuba untuk buat nutrition science tu more accessible to everyone. So macam mana yang kita boleh buat? Macam saya boleh menulis dengan baik. Saya boleh buat video. Saya boleh buat video. Lepas tu saya macam bagi tahu lah macam kita boleh buat orang-orang yang tak pernah datang tempat tu datang kat sini untuk target crowd orang macam pelanggan yang baru. Macam selain daripada referral doktor, kita boleh dapatkan yang memang datang walk in untuk jumpa dietitian. Tapi macam mana caranya? Bagi tahu lah macam apa yang pernah kita buat waktu zaman study yang sebenarnya kita supaya dia yakin yang kita boleh buat benda tu. Okay. Untuk update ilmu-ilmu terbaru ni, info-info terbaru, kita bukan sebagai dietitian, kita bukan kena update info tentang diet je. Kita kena update info tentang apa salah faham orang yang terkini. Maksudnya untuk update kita punya knowledge dalam diet and nutri itu memang sangat penting. Semua orang perlu. Kalau dah start kerja, kita kena sentiasa update kita punya knowledge from time to time lah. Datang seminar ke, datang webinar yang ada bagi tahu tentang update research terkini ke apa kan, itu kena pergi. Tapi kalau untuk lebih dekat kepada komuniti supaya kita boleh faham salah faham diorang tentang diet, sebab tu kita kena rajin bertanya. Kalau macam saya selalu tanya Q&A dekat Instagram macam okay, macam sekarang ni apa isu diet yang saya tak tahu, macam apa isu diet yang diorang ragui, macam tu lah. So kita bila diorang bagi feedback baru macam oh tak pernah pula dengar ada masalah salah faham ni. So waktu tu kita baru boleh faham orang. Kita bukan kena tahu update tentang nutri diet je, kita kena update juga info kita tentang berita-berita diet terkini. Macam tu lah. So kita lebih dekat dengan masyarakat. Selalulah buat Q&A dengan orang-orang awam. Skill apa yang boleh improve as final year student. Selain communication skill, selain daripada digital, tapi boleh saya katakan lah digital marketing sangat penting lah. Skill digital marketing ni sangat penting. Sebab even bukan kerja sebagai digital marketing pun, waktu saya kerja dekat farmasi, waktu saya kerja dekat food service, even sekarang pun waktu kat KPJ pun saya selalu gunakan skill-skill tu. Kalau boleh belajarlah skill-skill digital skill tu kan. Skill-skill lain apa kan? Sebenarnya setiap orang ada skill berbeza yang boleh diasah. Cuba gilap skill yang ada je lah maksudnya. Contoh macam even skill memasak. Nampak macam alah remehnya lah skill memasak. Tapi mungkin itulah yang akan sangat membantu kerjaya dia pada waktu akan datang. So dia kenalah improvekan skill memasak dia from time to time. So daripada skill memasak tu dia boleh jadikan skill memasak terapeutik ke yang boleh digunakan waktu dia bekerja nanti. Lagi even skill orang macam kan ramai saya tahu ramai student diet dengan nutri yang sangat aktif, hiking lah kan. So macam even skill survival dekat luar, skill bersukan, nampak macam benda tu remeh. Tapi mungkin skill-skill yang kita rasa macam remeh ni lah yang akan membantu kita waktu kita bekerja nanti. Mungkin kita akan kerja dalam bidang sukan ke, ataupun dekat gym ke, ataupun personal coaching. Contoh kita buat personal coaching kan, kita kena tahu juga skill-skill bersukan. So
sekecil-kecil skill yang kita rasa macam benda tu remeh, cuba mahirkan. So mungkin benda tu akan sangat benefit kita waktu kita kerja nanti. So soalannya dia tanya, kamu tadi kamu cakap kamu kena pandai rapat-rapat dan tunjuk apa yang kita ada dekat doktor supaya ada referral untuk patient. Adakah video-video yang akak share dekat FB tu antara approaches akak gunakan? Sangat betul. Okay, sebenarnya waktu bulan pertama saya kerja, saya punya referral sangat rendah sebab waktu sebelum saya masuk 3 bulan tak ada dietitian. So macam rasa macam consultant ingat macam dah tak ada dietitian lah. So even kalau diorang introduce dietitian baru pun dia rasa macam dah terbiasa untuk tak refer dengan dietitian kan. Lepas tu saya pula dah lah fresh grad. Ya Allah, muka macam budak-budak. Kalau saya jumpa sesiapa, umur berapa ni ya? Macam tu, sampai macam tu. Sebab nampak macam kanak-kanak sangat. So macam doktor jadi macam tak yakin lah dengan saya. So macam referral sangat rendah. Saya sedih lah waktu tu. So saya fikir macam mana nak bagi doktor kenal saya. Macam mana saya nak bagi doktor acknowledge saya punya knowledge untuk tolong dia punya patient. So saya start dengan video pertama, mitos diet tentang denggi. Betul ke tak sup ketam dengan air daun tu kan untuk pesakit demam denggi. So untuk buat video tu saya dapatkan approval doktor. Saya jumpa 2 doktor bagi setiap satu video lah. Saya minta approval dia. So waktu tu saya introduce diri saya sambil-sambil sembang kan dengan doktor kan. Saya bagi tahu macam doktor saya jumpa patient apa. Lepas tu waktu-waktu jumpa tengok video tu lah. Lepas tu bila dia tengok dia ni boleh rasanya dia boleh mempengaruhi saya punya patient ni lah. Waktu tu lah. Lepas tu saya tanya dia selalu jumpa patient apa. So contoh dia orto kan tapi kadang-kadang dia ada jumpa yang pesakit gout ni semua kan dia kadang-kadang tak terfikir yang dia sebenarnya boleh refer pesakit tu kepada dietitian. Dia ingat kencing manis je kena jumpa dietitian. So saya beritahu lah doktor dia tak dapat kes gout ke ada gout pun boleh refer dekat saya doktor, nanti next time doktor refer lah benda-benda macam tu. So kena banyak sembang tapi untuk mulakan tu video lah. Saya rasa saya tak ada skill yang spesifik lah untuk jadi dietitian selain daripada communication skill dengan digital. Tapi dua ni memang penting lah, saya tak nafikan. Tapi lepas kita dah bekerjasama dengan doktor tu dah selesa dengan kita, dia akan refer lah. So contoh video lepas video pertama keluar video yang kedua kan. So video kedua tu tunjuk pula minta pula komen dan pembetulan kepada doktor yang lain, janganlah doktor yang sama. So kita akan jumpa doktor baru pula. So kita tanya dia, selalu doktor jumpa patient apa? Doktor boleh ni refer patient-patient macam ni dekat saya boleh tolong patient ni untuk ni ke, itu ke, kita share. Macam tu saya boleh. Tapi sebenarnya niat pertama saya buat video tu untuk saya rapat dengan doktor lah. Lepas tu baru macam okay, benda ni sangat penting untuk kita betulkan persepsi masyarakat tentang salah faham diet. Waktu tu baru niat balik. Okay, kita buat ni untuk tolong bukan. Okay, macam tu je lah. Tapi untuk dietitian memang penting pun self-branding kalau kita nak buat, kalau kita ada niat untuk buat freelance. Kalau sebab saya sebenarnya buat freelance juga, freelance diet. Macam siapa-siapa nak diet counselling secara personal ke. So kalau memang ada plan untuk buat freelance dietitian, self-branding tu sangat penting daripada zaman belajar lagi. Even macam kita, waktu kita zaman belajar, kita kawan kita kan kos-kos lain kan. Tapi diorang kenal kita as dietitian dan diorang selalu refer kita untuk tanya tentang diet. So daripada situ lagi, bila diorang dah keluar daripada USM, dia ada crowd yang baru pula. So dia akan bagi tahu macam aku ada kenal dietitian ni. Dietitian ni aku pernah dapat counselling daripada dia. Dia okey, cuba kau tanya dia. So self branding tu kena start daripada zaman belajar lagi lah kalau betul-betul kita nak buat freelance diet. And then bila dah habis belajar kita start lah macam educate orang daripada apa-apa cara yang kita rasa kita mampu. Kalau macam contoh kita boleh menulis, kita menulis lah. Kalau kita boleh buat video, kita buat video. Kalau kita jenis yang kena jumpa face to face, buatlah. Waktu self branding saya dekat kampung, saya jumpa ketua kampung dengan ketua kumpulan wanita apa saya tak ingat lah dekat kampung. Daripada situ saya cakap saya boleh bagi counselling diet tapi waktu tu saya bagi free je lah. And then
waktu diorang buat Zumba ke apa ke, lepas tu saya bagi diet counseling tentang sihat macam tu lah. And then daripada situ orang kenal, saya minta diorang like FB ke apa ke, and then diorang follow kita. Lepas tu kalau macam tiba-tiba adalah antara orang-orang yang kita jumpa waktu ceramah tu akan PM kita untuk dapatkan personal coaching ke. So self brand ni macam-macam kita boleh buat sebenarnya. Nak buat apa-apa je lah, ikut apa yang kita mampu. Daripada zaman belajar, kawan je dengan semua orang. Jangan kawan dengan course diet nutri je. Kawan je dengan semua orang. Manalah tahu nanti bila kita nak cari kerja, kawan-kawan kita ni dah tahu kat situ perlukan dietitian tapi tak buat vacancy kan. So dia tahu saya ada kenal seorang ni, dietitian ni, dia boleh bercakap dengan baik, dia boleh counselling dengan baik. So nanti tiba-tiba kita yang dipanggil, kita tak cari kerja pun. So rapat-rapat je dengan semua orang yang bukan course diet nutri pun. Saya mewakili semua, program kita, program pemakanan dan dietetik USM, mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih lah kepada Munirah, sebab kira sirih pulang ke gagang ni kan, bagi manfaat adik-adik dan semua kat sini juga. Walaupun kita berada, yelah semuanya secara maya kan sekarang. Okay, so terima kasih banyak-banyak dan insyaAllah nanti akan ada sesi seterusnya ke kan? Mungkin boleh juga bantu untuk pengajaran ke, boleh kan? Okay, so terima kasih banyak dan saya ucapkan terima kasih juga kepada semua yang partisipan kita hari ini. Okay, insyaAllah kita akan ada sesi-sesi yang seterusnya lah. Dan kalau anda semua ada cadangan, nak tahu pasal apa, ataupun you ada identify siapa yang boleh ataupun yang bersedia untuk bercakap untuk sertai webinar kita ni, tak kira lah alumni ke ataupun kalau bukan alumni pun tak apa. Kan kalau pelajar sendiri pun ada dia nak sharing, dia buat internship kat mana sangat menarik, and then you rasa benda ni sangat boleh dikongsikan untuk semua kan, boleh, tak ada masalah. So just let me nanti WhatsApp saya ke, tak ada masalah. Okay, so rasanya setakat dulu untuk sesi kali ni. Okay, so itu saja. Jumpa lagi. Okay, Assalamualaikum. Selamat siang. Okay, bye.